السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan level kurnianya alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga doa kita akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi bacaan kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yaitu pada fasal berkenaan dengan Al-Muraqabah. Dan Al-Muraqabah ini merasa diri dia senantiasa diperhatikan oleh Allah dan merasakan semua yang terlintas pada hati dia, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia ada rasa muraqabah. Dia rasa diri dia senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang rasa diri dia dimuraqabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia akan berhati-hati di dalam setiap tingkah laku dia. Kemudian dia akan berhati-hati apa-apa yang terlintas pada hati dia. Kenapa? Kerana dia telah merasakan bahawa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu, bila Jibril alaihi salam tanya pada Nabi SAW, "Ma huwal ihsan?" Apakah ihsan? Dan ihsan ini adalah perkara terbaik yang dilakukan oleh manusia.
Lalu Nabi SAW kata, benda yang paling baik untuk dilakukan oleh manusia, ta'budullaha ka'annaka tarahu. Itu yang paling baik. Dia menjadi hamba kepada Allah seolah-olah macam dia melihat kepada Allah. Dan manusia ni kalau dia dapat tengok Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu macam mana gamaknya hal keadaan dia. Nabi Musa alaihissalam bila mana minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat sendiri dengan mata kepala akan zat Allah Subhanahu Wa Taala di Jabal Tur Sina. Tuan, satu tempat yang tinggi, satu tempat yang tinggi. Saya ingat lagi masa di Mesir dulu ni, kalau kita naik pukul 2 pagi, dalam pukul 5 pagi baru sampai ke puncak. Itu kalau yang pergi tu pelajar-pelajar lelaki. Kami pernah jadi tukang masak. Tuan, dengan main-main saya dulu tukang masak tu. Tuan, apa ni kita jadi tukang masak kepada mahasiswi, maknanya pelajar-pelajar perempuan. Bila mereka pergi rehlah, pergi rombongan ni, kami yang yang lelaki ni kena guide mereka lah, sebagai perwakilan pelajar, bertanggungjawab pada mereka tu. Naik pukul 2 dia sampai lewat sikit. Dalam pukul 6, 6.30 baru sampai. Pasal apa? Penuh beg depa tu kita yang kena bawa semua. Jadi penuh beg. Jadi itu dekat Jabal Tur Sina di Mesir. Atau di situ juga lah tempat Nabi Musa alaihissalam nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan nurnya sahaja, lalu pecahlah sebahagian daripada gunung Tur Sina. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berubah. Setengah daripada riwayat kata janggut Nabi Allah Musa alaihissalam berubah warnanya. Dan tak pasal apa? Kerana dia merasakan begitu haibahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum zat lagi, baru Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan nurnya, cahaya dia. Tuan, pecah gunung Tur Sina. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Setengah riwayat kata apa? Janggut Nabi Musa alaihissalam berubah warna. Itu keadaan bila mana manusia lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka samalah juga bila mana manusia nanti pada hari akhirat, bila dia tengok Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana dia melihat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal dia di hadapan Allah. Atau dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ini kami dah tengok dan kami dah dengar sendiri, dia kata. Atau bila ni, ini adalah pada hari akhirat besok. Bila dah tengok semua tu, farji'na. Ini keadaan kita. Bila mana kita melihat Allah, bila mana kita melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau atas dunia kita boleh gelak lagi. Atau atas dunia kita masih boleh buat tak heran lagi. Bila baca ayat Quran berkenaan dengan azab misalnya, dia buat tak heran. Bila baca Quran berkenaan dengan syurga, buat tak heran. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, bila Sayyidina Umar baca Quran, tuan, sampai kepada ayat azab, Allah dia sampai pada ayat azab. Bila sampai pada ayat nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni adalah orang yang dia senantiasa merasakan diri dia senantiasa dimuraqabah, diperhatikan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tak ada perasaan muraqabah di hadapan orang, dia taat kepada Allah, bila mana bersunyi-sunyian dia akan melakukan mungkar kepada Allah. Sebab kerana dia berasa tak ada siapa pun yang tahu. Dan tuan, dia tu berasa macam tidak ada Tuhan yang memerhatikan dia. Kerana tu kata ulama, bila mana seseorang melakukan maksiat ataupun mungkar kepada Allah, ketahuilah pada masa itu dia sedang tidak ada iman pada Allah. Dan masa itu tengah tercabut dia punya iman pada Allah. Dan kalau dia ada iman, dia akan rasa perasaan ini, dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW, bila mana Nabi berikan darah bekam Nabi kepada sahabat ni, tuan Nabi pesan, hang pi buang di tempat yang tak diketahui oleh siapa-siapa. Tuan, sahabat ni pi ke tengah padang pasir, tak jadi buang. Dia pi dekat mana arah pun dia tak jadi buang darah tu. Pasal apa? Kerana dia duk merasakan kemana pun dia pi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya apa berlaku? Dia pun minum darah bekam Nabi SAW. Dan bila Nabi tanya dekat dia, mana dia darah bekam aku, maka dia pun tunjuk perut dia, mengisyaratkan dia dah telan darah Nabi SAW. Lalu Nabi kata, kerana kamu dah telan darah aku, maka tubuh badanmu haram dijilat oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, ni adalah orang yang senantiasa dia duk rasa diri dia dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia termasuk dalam perkara yang amat baik untuk dilakukan oleh manusia. Dia bukan dakwah da'wi. Sebab itu kata Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah. Imam Qushairi kata, ramai manusia ad-da'awi, aktsarun nas ad-da'awi. Ramainya manusia hanya mendakwa saja. Tuan, kita ni dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak dakwa-dakwi. Kita kata kita macam tu, kita kata kita macam ni. Dan tuan, nak benar sungguh-sungguh tu payah nak jumpa. Maka bila Jibril alaihi salam dia tanya dengan Nabi SAW, apa dia perkara yang paling baik dilakukan oleh manusia? Ta'budullaha ka'annaka tarahu. Maka kamu menjadi hamba kepada Allah seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan, kerana itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tuan, ni satu contoh yang amat baik, orang yang senantiasa rasa diri dia dimuraqabah oleh Allah. Dan bila kata dia seorang pemimpin, pemimpin ni dia adalah orang yang besar. Dan dia akan bertambah mulia bila mana dia seorang pemimpin dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Nabi SAW sebut ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan dia. Dan tuan, salah satunya siapa? Iaitulah pemimpin yang adil, kata Nabi SAW. Dan makna adil dekat sini adalah pemimpin yang bukan sekadar adil di dalam hukuman dia, tetapi dia juga adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasal pemimpin ni, Masya Allah, dia adalah orang yang
apa ni tinggi kedudukan dia. Kemudian bila pemimpin ni biasanya dia payah nak dengar nasihat orang. Pasal apa? Dia pemimpin yang disegani, dia pemimpin yang dikenali. Tuan, sifat-sifat pemimpin ni sikit sebanyak pun ada dia punya keegoan dia. Tuan, tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz walaupun seorang pemimpin tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pemimpin yang bertakwa ni menambahkan lagi kemuliaan dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika mana dia menulis apa ni kerja-kerja apa ni dia menulis kerja-kerja dia lah, bukan kerja kerajaan. Dia menulis kerja peribadi dia. Atau dia menulis. Lalu apa ni lilin yang digunakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz tiba-tiba terpadam. Padam tu kerana hadis lilin tu. Tuan, maka pengawal dia kata apa? Tuan Khalifah punya lilin tu habis dah, guna dulu lilin hak kerajaan. Kita kan macam tu. Kalau ada apa-apa yang orang amanah kepada kita, terutama duit. Terutama duit. Bila ada kat kita ni, kita punya habis dah, kita guna dulu tak apa. Nanti esok dapat gaji, esok ni dapat kok mana, tupak balik semula. Dan tuan, itu jalan-jalan, itu ada bau-bau. Nak pi kepada pengkhianatan, dia nak pi kepada apa? Tidak amanah, perbuatan yang seumpama itu. Dan tuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz bila mana lilin dia habis dan dia buat tu pula kerja peribadi dia. Dan tuan, pengawal kata Tuan Khalifah gunalah dulu lilin kepunyaan kerajaan, nanti lepas tu diganti. Dan tuan, apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Aku takut nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana lilin ini aku gunakan untuk kerja peribadi aku. Kalau untuk urusan kerajaan, untuk urusan pentadbiran, ya, aku akan gunakan lilin kepunyaan kerajaan, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan tuan, pernah satu masa bila ada minyak wangi, yang mana minyak wangi itu adalah minyak wangi yang paling mahal, minyak wangi yang tidak pernah ada di negeri Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tuan, main masuk ke dalam Baitul Mal. Maka pada masa itu pengawal-pengawal ni beri kemuliaan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wahai Tuan Khalifah, sebelum minyak wangi ini kita simpan, ciumlah dulu akan harumannya. Tuan, apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Yang ini bukan daripada hak milik aku. Kalau aku cium, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sebab itu orang yang ada sifat rasa dimuraqabahkan oleh Allah, dia merupakan satu sifat yang sangat mulia. Sehingga kan Nabi SAW kata, benda yang paling baik untuk dilakukan oleh manusia ketika mana dia merasakan dia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi SAW kata, fa illam takun tara, tapi bila mana kamu merasa kamu tidak boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang atas dunia ni kita tak boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai bila pun kita tak boleh tengok selama mana kita ada di atas dunia ni. Tetapi kata Nabi SAW, kamu manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat, seperti mana kamu melihat bulan yang sedang mengambang penuh, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, fa illam takun tara, kalaulah kamu tak boleh tengok Allah Subhanahu wa taala,
kamu kena ada satu perasaan, kata Nabi. Tuan, perasaan apa dia? Fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia senantiasa melihat kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, perasaan ini dia tidak akan ada melainkan orang-orang yang hatinya senantiasa sedar dan senantiasa menyucikan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dan tuan, dalam satu hadis yang begitu jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beritahu kepada manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadil mudghah. Dan tuan, jaga benda ni elok-elok nah. Kerana apa? Dekat sinilah tempat jatuhnya pandangan Allah. Dekat situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dia. Dan dekat situ jugalah manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadil mudghah, dalam tubuh badan manusia itu adanya seketui daging. Idza saluhat saluhat jasad kullu. Kalau baik daging yang ini, maka nescaya baiklah keseluruhan anggota tubuh badan dia. Tuan, kemudian Nabi kata apa? Idza fasada, kalaulah buruk daging yang satu ni, buruklah keseluruhan tubuh badan dia. Ala wahyal qalb, ingatlah kata Nabi, yang aku maksudkan ini adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di antara doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita jamak doa-doa yang macam ni. Biasa kita doa apa dia? Allahumma yassir umurana wa la tu'assir wa tammim bil khairi wal barakah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, janganlah engkau persusahkan urusan kami, dan sempurnakanlah urusan kami dengan kebaikan dan mendapat barakah daripada engkau, ya Allah. Tentu satu doa. Satu lagi doa pada Allahumma aghnina, ya Allah, kayakan kami, ya Allah. Ada doa kita itulah. Sampai ke Mekah pun, yang paling banyak kita doa dengan Allah ni adalah berkenaan dengan urusan-urusan kita sehari-hari. Dan doa yang diajak oleh Nabi SAW, ini antara doa yang penting untuk kita amalkan. Ada nama doa tu, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Dan maknanya apa? Hati kita ni dia boleh berbolak-balik. Dan tuan, hari ni kita boleh pergi masjid, hari ni kita boleh perhati, dan tuan, hari ni kita boleh sembahyang. Dan tuan, ke depan ni kita tak tahu nak jadi apa. Sebab itu, tuan, ulama menyatakan kehidupan manusia ni kadang-kadang awal baik, akhirnya tak baik. Dan tuan, kadang-kadang manusia ni awalnya itu tidak baik, tetapi akhirnya dengan pengakhiran yang baik. Ada juga yang awal tak baik, akhir pun tak baik. Dan tuan, ada juga manusia yang awalnya baik, tetapi akhirnya juga baik, kata ulama. Dan tuan, ke depan ni kita tak tahu nak jadi apa. Dan tuan, bahkan orang yang beramal banyak dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang matinya dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh macam Bal'am bin Ba'ura misalnya. Ini adalah abid dan juga ulama yang berada pada zaman Nabi SAW. Dan Bal'am bin Ba'ura ni, bila dia tadahkan tangan dia, doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, punyalah doa dia dimustajabkan oleh Allah. Dan doa kita tak semustajab doa Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ni disebut dalam kitab Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, ulama kata kalau dia tadah tangan,
dia belum nak mula doa. Tuan-tuan, doa dia telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita macam kita tunggu Ramadan. Nah, kita tunggu Ramadan, ataupun tunggu malam 27 Ramadan. Nah, malam 27 Ramadan penuh masjid. Nah, malam 27 Ramadan masjid ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kalau di Mesir tak tahu Allah ni. Nah, ni cerita 15 tahun, 16 tahun yang dulu ni. Nah, tapi kalau dulu, tuan-tuan, masa di Mesir dulu ni, nah, tiap-tiap malam 27 Ramadan di Masjid Sayyiduna Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa arda, bermula daripada waktu Zuhur. Tuan-tuan, macam kita nak masuk Masjidil Haram. Benar? Punya ramai orang. Pasal apa? Nak tunggu malam 27 Ramadan. Tuan-tuan, malam tu pula imam dia jemput khas. Nama imam tu Syekh Jibril. Nama pun Syekh Jibril. Masya Allah. Tuan-tuan, malam 27 Ramadan ramai orang sembahyang. Tuan-tuan, Masjid Amr bin al-As tu besar dah, tuan-tuan. Tapi malam tu penuh masjid sampailah ke tengah jalan. Ramai orang pada malam tu. Malam 27 Ramadan aja yang berlaku macam tu. Tuan-tuan, itu pun kadang-kadang ada lagi doa kita yang tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bal'am bin Ba'urah ni, kata ulama, bila mana dia angkat tangan, doa dia tak dan habis, tuan-tuan, maka doa dia akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi Bal'am bin Ba'urah dia mati lagu mana? Dia mati kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sebab itu Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu taala, bila mana di akhir-akhir kehidupan dia, maknanya dia hampir kepada kematian. Tuan, masa tu dia teriak, dia menangis, sehingga anak murid dia kata kepada Imam Sufyan Al-Thawri, "Wahai Imam, pasal apa yang kamu nak menangis? Pasal apa kamu nak teriak?" Kata ni orang alim ni. Kata ni orang-orang yang tiap-tiap hari kerja dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sufyan Al-Thawri, "Aku menangis ni kerana aku bimbang kalau ketika mana roh aku dicabut, pada masa itu aku akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala." Tuan, masih lagi ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita ni boleh lalai dengan Allah. Tiba-tiba kita ni tak ada rasa bahawa kita dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kadang-kadang kita tak pernah malu pun bila mana terlintas di dalam hati kita perasaan dengki kepada orang. Kadang-kadang kita tak malu pun dalam hati kita ada perasaan dendam dan jahat kepada saudara kita. Tuan, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ni, dia muraqabah kita, dia tengok kita ni sampai ke dalam-dalam. Dia sampai kepada dalam sanubari manusia. Tuan, bagaimana tu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun", kata Allah. Dia mengetahui pandangan-pandangan yang khianat, kata Allah. Tuan, pandangan ni, ada orang yang kadang-kadang bila dia jumpa dengan kita ni, dia buat baik. Tuan, tapi dalam hati dia tak tahu macam mana. Macam orang munafik. Tuan, orang munafik ni, bila dengan Nabi SAW, dia menzahirkan keimanan, dia menzahirkan ketakwaan kepada Allah. Sehingga orang munafik ni, dia buat masjid yang nama masjid tu adalah Masjid Ad-Dirar. Tuan, tapi masjid tu Allah Ta'ala kata reban. Allah Ta'ala kata robohkan masjid tu. Kenapa? Dia dibina oleh orang-orang munafik. Tuan, depan Nabi baik,
tetapi dalam dia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mana-mana pandangan yang khianat, kata Allah. Dan tak cukup dengan itu, wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang berada di dalam dada-dada kamu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tak perasaan bimbang, ada tak perasaan malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali kata apa? Pelik manusia ni. Imam Ghazali kata pelik manusia ni. Pelik kenapa? Dia suka menyantikkan zahiriah dia. Tak tengok kita, zahir ni kita nak elok. Dan zahir ni kira kita nak pamerkan pada orang, bagi elok. Tapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, berkenaan dengan hati dia, dia tak pernah pun nak memperelokkan hati dia. Sedangkan hati itulah tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana kita tahu macam itu, kita ni ahli zahir saja, dan ini menunjukkan bahawa kita memperkecilkan Allah. Maknanya Allah Ta'ala itu kecil pada sisi kita. Kita bukan orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Atau kita kena perbaiki benda ni. Apatah lagi esok kalau kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan cerita dia apa? Kerana kita nak pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, benda ni kena perbaiki. Dan rupa-rupanya selama ni Allah Ta'ala ni kecil sangat kat kita. Dan Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya sembahyang yang kamu dirikan, dia akan mencegah diri kamu daripada fahsya dan juga mungkar kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah Ta'ala itu jauh lebih besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maknanya apa? Orang yang mendirikan sembahyang adalah orang yang senantiasa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita selalu terlupa dengan Allah, kita selalu lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nak tunjuk apa? Tidak ada bermuraqabah ni di dalam hati kita. Dan bila mana tidak ada muraqabah di dalam hati kita, dan menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu kecil sangat pada pandangan kita. Kita lebih membesarkan benda lain. Dan sebab itu dalam kitab hikam yang kita baca tu, tuan-tuan, semuanya dalam kitab hikam ni, kami ingat lagi guru kami, mantan mufti Mesir, Al-Syekh Al-Dr. Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Dan kata Dr. Ali Jum'ah hafizahullah, dia kata apa? Dalam kitab hikam ini kamu akan senantiasa berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang kita jumpa dalam kitab hikam, boleh dikatakan kitab hikam ni daripada awal sampailah akhir, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembalikan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasal apa? Kerana orang yang muraqabah ni tadi rasa jadi muraqabah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Dan tak pernah pada zaman apa ni Sayyidina Uthman ataupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tak ingat tak? Tapi bila mana sahabat Nabi SAW berjumpa dengan satu orang penggembala kambing. Dan tujuan dia
Mereka ni cari siapakah dia orang yang paling amanah. Anda tengok ni orang yang dimuraqabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan lalu ditanya kepada satu pengembala kambing. Dia kata apa? Kata sahabat Nabi ini, boleh tak kambing-kambing ini kamu jual kepada kami? Tuan, lalu pengembala kambing kita tahu cerita-cerita apa cuma tak ingat. Pada zaman Khalifah Abu Sayyidina Umar ataupun pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tuan, maka ditanya kepada pengembala kambing ni, boleh tak kambing-kambing ni kamu jual kepada kami? Dan tuan, kata pengembala kambing ni tak boleh. Kambing ni adalah kambing kepunyaan tuan kami. Kami tak boleh jual. Dan tuan, kepada sahabat ni kata apa? Sahabat ni kata, kamu jual lah. Kamu jual. Kemudian kamu kata bahawa kambing yang kamu jaga ni hilang semua. Dan apa jawapan pengembala kambing ni? Dia kata kepada dua orang sahabat Nabi ni, dia kata apa? Dia kata, aku boleh bohong Tuhan aku, tetapi aku tidak boleh bohong Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masya-Allah, besar sangat-sangat, mulia sangat-sangat. Bila mana satu orang ni dia ada rasa dia dimuraqabah ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala dia kata, dan sedarkan olehmu akan hampirnya daripada engkau. Tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia sangat dekat dan juga sangat hampir kepada manusia. Bahkan disebut oleh Nabi SAW bahawa dekatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada manusia ni lebih dekat daripada urat-urat yang berada pada tubuh badan manusia. Dan tuan, kerana tu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, sedarkan olehmu akan hampirnya daripada engkau, dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menilik dia. Maknanya dia tengok kepada kita, dia menilik kepada engkau dan memandang ia atas engkau dengan tidak tersembunyi atas daripada engkau oleh yang sembunyi. Dan tuan, maknanya apa? Kita sembunyilah apa pun juga, pasti ianya akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, satu orang dia tidak akan boleh ada perasaan ni bila mana dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana dia tidak dapat melihat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu tadi kita sebut, kita muhasabah balik, bila mana tak ada perasaan ni menunjukkan apa? Kecil rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di dalam pandangan kita. Kita hanya tahu Allah Ta'ala itu pemberi rezeki, dan kita hanya tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan manfaat dan juga mudarat, tetapi kita tak pernah sedar bahawa kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itu kata Al-Imam Al-Hayawah, kata Imam Al-Hayawah, berapa ramai orang yang yakin bahawa segala yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi sangat kurang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, perkataan Imam Hayawah ini kena kat kita. Dan tuan, kita meyakini rezeki itu Tuhan bagi. Dan tuan, kita meyakini semuanya ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, tapi kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu Imam Al-Haddad dia kata apa? Kamu kena sedar bahawa semuanya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, bila mana kita ada rasa kita diperhatikan oleh Allah, maka gerak langkah kita akan kita lebih berhati-hati untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan hati yang senantiasa ada perasaan muraqabah ini. Kerana tuan-tuan, orang yang diberikan perasaan muraqabah ini, dialah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله